Dan salam sejahtera, nama saya Greg Matias dan saya akan mulakan video refleksi tentang kebudayaan tidak ketara muzik dalam kaum Iban. Pada mulanya, saya sendiri juga terkagum apabila mengetahui kaum Iban pun ada berada di Sabah, iaitu di daerah Tawau dan digelar sebagai Iban Merontai. Mungkin ramai yang akan rasa pelik apabila berbicara adanya kewujudan etnik Iban di Sabah, sedangkan ramai yang mengetahui bahawa etnik Iban ini merupakan majoriti etnik di Sarawak. Apa yang saya faham, apabila kita mempunyai penghidupan kita yang tinggal di satu daratan yang sama yang dikenali sebagai Pulau Borneo, sudah tentunya ada setengah etnik di bumi Borneo juga mempunyai asal keturunan yang sama, cuma mungkin keberadaan mereka sahaja berbeza. Apa yang saya faham dan juga apa yang saya kaji, Iban Merontai merupakan satu etnik Iban asalnya daripada Sarawak yang telah melakukan penghijrahan ke bumi Sabah sejak dahulu lagi. Mereka dipanggil Iban Merontai kerana merujuk kepada pendapatan mereka yang agak besar di daerah Merontai, Tawau, Sabah. Walaupun keberadaan mereka agak jauh dengan tanah kelahiran mereka, namun begitu, Iban Merontai ini tetap melestarikan bahasa Iban sebagai bahasa penghubungan antara mereka, malah adat dan budaya juga tetap sama seperti etnik Iban di Sarawak. Suku kaum Iban terkenal dengan kepelbagaian muzik tradisional, sama ada dari segi alat muzik dan vokal muzik. Alat-alat muzik seperti angkerumong, gong, lentawak dan bembedai merupakan antara alat-alat muzik tradisional Iban yang sering digunakan untuk mengiringi persembahan tarian ngajat dan ketika sambutan perayaan Gawai Dayak. Dari segi vokal muzik, engsera, timang, sampi, renong dan sabak adalah antara jenis-jenis vokal muzik tradisional yang dinyanyikan ketika berlangsungnya majlis perkahwinan serta sambutan perayaan Gawai Tanju, Gawai Kenyalang dan Gawai Antu. Sabak ini, apa yang saya tahu, apa yang juga saya faham, merupakan satu vokal muzik tradisional Iban yang jarang dinyanyikan dan hanya dipersembahkan ketika sambutan Gawai Antu sebab ada pantang larang dia. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai refleksi, saya telah pelajari tentang adat muzik kaum Iban, di mana saya mempelajari tentang tabo yang bermaksud bunyi-bunyian alat muzik tradisional etnik Iban yang hanya dimainkan pada masa-masa tertentu saja, seperti perayaan Hari Gawai Dayak serta semasa ritual Gawai. Ia dipercayai bahawa muzik tabo dimainkan dengan niat memanggil petara atau Tuhan turun daripada langit ke rumah panjang. Saya berasa bangga terhadap ilmu baharu yang saya telah pelajari tentang kaum Iban dari segi adat muzik mereka. Saya juga berharap untuk dapat belajar dan memahamkan adat kaum Iban secara lebih mendalam di masa yang akan datang. Jadi saya akan memulakan bahagian refleksi video saya. Dari apa yang saya tahu, alat muzik tradisional etnik Iban ini terdiri daripada 4, iaitu tawa, gendang, engkurong dan bebendai. Alat ini dimainkan pada masa-masa tertentu sahaja. Apabila saya mendengar salah satu daripada alat muzik ini dimainkan secara serentak dan mengikut iramanya, tidak dapat dinafikan bahawa bunyinya sangat unik, iaitu berlainan sedikit berbanding dengan kaum-kaum lain. Iramanya sangat sedap dan menarik untuk didengar. Saya faham bahawa alat muzik ini bukan sahaja digunakan oleh orang Iban, tapi juga digunakan oleh kaum lain seperti kaum Ketab. Seperti alat tawa, bukan sahaja Iban Merontai yang menggunakannya, malah kaum Karagan Dusun juga. Namun begitu, bagi pendapat saya, terdapat beberapa cabaran mengenai keputusan muzik Merontai ini pada masa sekarang, dan tidak ramai juga orang mengetahui muzik Merontai ini. Antara sebabnya ialah dari segi globalisasi dan pengaruh budaya asing. Bagi pendapat saya, hal ini terjadi kerana adanya pengaruh asing, terutamanya daripada genre muzik barat, mungkin mengancam keaslian dan keunikan muzik Iban.
Generasi muda ini lebih cenderung untuk meminati genre muzik asing yang lebih global yang membawa kepada penurunan minat terhadap muzik tradisional. Selain itu, bagi saya, kekurangan sokongan dan pengiktirafan ini juga merupakan salah satu cabarannya. Keperluan untuk sokongan dan pengiktirafan dari pihak berkuasa seperti pihak kerajaan, dari industri muzik sendiri dan orang awam adalah penting bagi memastikan kelangsungan muzik ini. Tanpa sokongan yang mencukupi, pencipta dan pemuzik mungkin mendapati bahawa sukar untuk mengekalkan dan mengembangkan genre ini. Yang terakhir ialah cabaran dari segi perubahan dalam gaya hidup. Bagi saya, keutamaan perubahan dalam gaya hidup dan pilihan generasi muda mungkin menyebabkan peralihan minat daripada muzik tradisional kepada genre yang lebih moden dan berorientasikan pasaran. Jika muzik Iban ini tidak dapat menyesuaikan diri dalam trend yang semasa ini dan pada masa sekarang ini, atau tidak memenuhi kehendak penonton muda yang mungkin mengalami kepupusan. Okey, baik. Terlebih dahulu, saya bersyukur kerana telah diberi peluang untuk mengambil subjek ini pada semester ini. Dan ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Tracy kerana banyak yang telah saya dapat pelajari sepanjang saya mengambil subjek budaya dan masyarakat di Sabah ini. Okey, sejujurnya sebelum ini saya tidak tahu yang kaum Iban ini juga terdapat di Sabah. Namun setelah mempelajari subjek ini, saya dapat mengetahui yang kaum Iban Morotai ini adalah merupakan satu etnik yang asalnya daripada Sarawak yang telah melakukan penghijrahan ke bumi Sabah. Walaupun berada jauh daripada tanah kelahiran mereka, Iban Morotai ini tetap mempunyai adat dan budaya yang sama seperti etnik di Sarawak itu sendiri. Dan selain daripada mempunyai pelbagai adat dan budaya, kaum Iban Morotai ini juga mempunyai muzik tradisional ataupun lagu rakyat mereka sendirilah. Lagu rakyat atau dikenali sebagai leka main ini telah berperanan untuk sebagai puisi ataupun hiburan atau ritual bagi masyarakat Iban. Dan di sini saya dapat lihat di mana muzik ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat Iban sebagai pendekatan mereka terhadap kepercayaan ataupun hiburan dan pendidikan mereka lah. Jadi mari kita lihat contoh lagu rakyat masyarakat Iban ini sendiri. Okey, di sini kita dapat lihat antara lagu rakyat Iban Morotai iaitu Tum Ketumbar. Dan Ketumbar ini merupakan lagu rakyat buat anak kecil Iban lah, dan biasanya ini dimainkan untuk melakukan anak kecil dengan harapan mereka tidak terlalu nakal. Dan satu lagi contoh lagu rakyat masyarakat Iban ialah Kuru Kenjal. Dan Kuru Kenjal ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu sewaktu menghidupan anak mereka lah. Dan semasa menyanyikan lagu ini, mereka berharap supaya mereka dapat mimpi indah. Jadi dekat sini kita nampak lagu tradisional Iban sini bukan dalam bentuk hiburan sahaja, malah ia diguna pakai sebagai media untuk mendidik. Namun secara realitinya, setelah saya bertanyakan dengan rakan saya yang berbangsa Iban, dia berkata bahawa kebanyakan lagu rakyat ini semakin pupus dalam zaman lah sebab akibat arus kemudahan itu sendiri. Dan sebagai contoh pada masa kini, ibu bapa lebih menggunakan media moden seperti yang sekarang yang famous adalah Cocomelon dan sebagainya untuk menunjukkan anak mereka daripada mereka menyanyikan lagu rakyat tradisi mereka sendiri. Dan sebagai bentuk refleksi, saya berharap di masa depan nanti saya dapat terus serta dalam aktiviti yang melibatkan kebudayaan mereka supaya saya dapat mengenali kaum-kaum di Sabah ini dengan lebih dekat lagi lah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Karina dan saya akan mengulaskan tentang kesimpulan video refleksi kami mengenai muzik kaum Iban Morotai. Kesimpulannya, muzik kaum Iban Morotai tidak dinafikan bahawa ia merupakan kebudayaan yang tidak ketara, tetapi ia juga merupakan kebudayaan yang sedang mengalami ancaman kerana kebanyakan orang muda kaum Iban Morotai telah berhijrah ke bandar dan alat-alat muzik barat telah perlahan-lahan menggantikan alat-alat muzik tempatan untuk masyarakat zaman moden ini. Saya juga akan mengulaskan halangan-halangan kumpulan kami semasa mengkaji topik dan menghasilkan video refleksi ini. Antaranya ialah kami tidak dapat melakukan kajian lapangan secara nyata untuk mengkaji setiap alat-alat muzik yang telah disebutkan oleh rakan-rakan kumpulan saya kerana atas faktor pengangkutan untuk membawa kami ke kawasan kajian. Akan tetapi, faktor tersebut tidak menghalang kami untuk berbincang secara nyata dan maya untuk menjayakan video refleksi kami ini. Sekian, terima kasih. Walau bagaimanapun, sebahagian kaum Iban Morotai menyebarkan kebudayaan melalui persembahan seperti muzik tradisionalnya, tetapi tidak dikenalkan oleh kaum lain dan orang asing. Oleh itu,
Apa yang boleh mengatasi perkara ini? Iaitu kerajaan berperanan mewujudkan satu mata pelajaran yang hanya berfokus kepada muzik tradisional. Bukan sahaja muzik tradisional Iban Merontai, muzik tradisional kaum lain pun juga memerlukannya. Selain itu, muzik tradisional Iban Merontai boleh melakukan permodernan, seperti menggunakan alat muzik tradisional sekaligus menggunakan alat muzik moden untuk menghasilkan satu lagu yang menarik, untuk mengelakkan keputusan penggunaan alat muzik tradisional Iban Merontai. Hal ini disebabkan oleh sebahagian muzik melodi tidak boleh digantikan oleh alat muzik moden. Oleh itu, alat muzik tradisional juga mempunyai peranan yang penting untuk menghasilkan satu lagu yang berkualiti dan menarik. Bagi pendapat saya, cara untuk mengatasi cabaran ini ialah masyarakat Iban mungkin perlu bekerjasama untuk mempromosikan dan mengekalkan muzik tradisional mereka. Ini mungkin melibatkan usaha untuk memberikan pendidikan dan kesedaran kepada generasi muda bagi menggunakan platform digital untuk mengukuhkan kewujudan muzik dan mendapat sokongan daripada pihak berkuasa dan industri muzik tempatan. Adakah refleks tangan kita dapat membantu anda? Sila subscribe dan like. Terubah wabah pasan ulang lalu ngijab mata